Kita akan meletakkan baja pada tanaman yang ditanam secara batas atau di atas tanah untuk besar dengan sihat. Bagaimana pula dengan teknologi penanaman secara hidroponik? Apakah yang perlu kita letakkan pada hidroponik supaya pokok-pokok dapat membesar dengan sihat? Hai, Assalamualaikum. Kembali semula dalam channel Cikgu Hani untuk reka bentuk dan teknologi tahun 6. Masih lagi dalam unit 2, teknologi pertanian, dan kita pergi pada penyediaan larutan nutrien dan kaedah mengubah anak benih. Jom kita belajar. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 5.2.5 membacuh larutan nutrien dengan kadar yang betul, 5.2.6 mengubah anak benih ke dalam raga tanaman mengikut prosedur. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid dapat yang pertama menyatakan langkah membacuh nutrien dengan kadar yang betul, dan yang kedua dapat menyatakan langkah mengubah anak benih ke dalam raga tanaman mengikut prosedur yang betul. Baja untuk tanaman hidroponik ni dikenali sebagai stok A dan juga stok B. Nama lainnya adalah baja AB. Ia mengandungi 13 nutrien yang cukup untuk tumbuh seran tumbuh-tumbuhan. Nisbah campuran adalah berbeza mengikut pengeluar. Kita perlu melihat pada label baja AB. Semasa menggunakan baja AB ni ataupun stok A dan stok B, langkah pertama kita perlu menggoncang stok A dan stok B supaya mendakan baja bercampur dengan sekata. Stok A dan stok B ini perlu disimpan dalam keadaan selamat dan tidak terdedah kepada cahaya matahari yang boleh merosakkan nutrien yang terdapat pada stok A dan juga stok B. Selain itu, semasa menyimpan stok A dan juga stok B, murid-murid perlulah memastikan bahawa penutup ditutup dengan ketat. Langkah untuk menyediakan larutan nutrien. Yang pertama, tuangkan air ke dalam takung mengikut sukatan yang dicadangkan pada label stok. Seperti yang cikgu cakap tadi, sukatan adalah berbeza mengikut pengeluar. Langkah kedua adalah masukkan stok A mengikut sukatan yang telah ditetapkan dan kacau sehingga sebati. Kita perlu menggunakan bahan bukan logam untuk mengacau larutan, kerana jika menggunakan bahan logam akan berlaku tindak balas kimia yang boleh menyebabkan kerosakan pada nutrien. Langkah ketiga adalah masukkan stok B mengikut sukatan yang telah ditetapkan dan kacau sehingga sebati. Yang terakhir, langkah keempat adalah tutup takung untuk mengelakkan larutan nutrien terkena cahaya matahari, kerana larutan nutrien yang terkena cahaya matahari akan mudah kering ataupun tersejat. Anak benih yang telah disemai akan bercambah daripada 3 ke 5 hari. Anak benih yang sihat ini perlu diubah ke dalam raga tanaman. Berikut ialah ciri-ciri anak benih yang sihat yang perlu diubah ke dalam raga tanaman. Yang pertama, anak benih tiada kesan serangan perosak. Contohnya tiada kesan gigitan daripada haiwan-haiwan seperti belalang, siput. Yang kedua, anak benih tidak patah atau cedera. Tiada kesan koyak maksudnya lah, ataupun patah. Yang ketiga, anak benih mempunyai 2 atau 3 helai daun. Pastikan anak benih yang dipilih mempunyai 2 ke 3 helai daun yang menandakan anak benih itu sihat. Yang keempat, anak benih tumbuh dengan sekata. Kita akan lihat anak benih tumbuh dalam ketinggian yang lebih kurang ataupun sekata. Jadi kita tahu anak benih yang terbantut pembesarannya adalah anak benih yang tidak sihat. Dan yang terakhir, anak benih tiada serangan penyakit seperti kulat,
Baiklah, sekarang kita nak lihat langkah-langkah untuk mengubah anak benih yang sihat ke dalam raga tanaman. Yang pertama, kita hendaklah pilih anak benih yang sihat. Tadi telah disebutkan ciri-ciri anak benih yang sihat kan? Jadi kita pilih yang terbaik untuk diubah ke raga tanaman. Langkah kedua ialah memasukkan anak benih ke dalam raga tanaman. Yang ketiga, kita hendaklah masukkan raga tanaman ke dalam lubang pada penutup takung. Langkah keempat adalah meletakkan takung hidroponik di bawah struktur pelindung hujan untuk elakkan kecairan larutan nutrien. Contohnya kita boleh letakkan di bawah tempat berbumbung dan juga di bawah tempat yang punya jaring supaya air hujan tidak akan masuk ke dalam takung hidroponik yang menyebabkan baja ataupun larutan nutrien cair. Yang terakhir, langkah kelima, kerja penjarangan hendaklah dilakukan selepas seminggu mengubah anak benih jika perlu. Apa maksud penjarangan? Kita pilih anak-anak benih yang sihat saja. Contohnya, terdapat 2 hingga 4 biji anak benih yang ditanam pada 100 pan kan. Jadi kita tak nak ada persaingan di antara anak benih tersebut. Kita akan buang anak benih yang tidak sihat. Tinggalkan hanya beberapa saja. Contohnya kita tinggalkan 3 saja anak benih yang sihat di dalam span. Anak benih akan hidup subur dan membesar dengan sihat apabila mendapat larutan nutrien secukupnya. Jadi di sini murid-murid kena pastikan akar anak benih bersentuh dengan larutan nutrien. Sekiranya akar tidak bersentuh dengan larutan nutrien, anak benih mungkin akan mati atau terbantut pembesarannya. Sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, dan juga tekan butang lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang dihasilkan dalam channel Cikgu Hani. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Assalamualaikum. Selamat maju jaya. Bye-bye.